Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada moderator Puan Nazrul Nizah, kepada semua peserta-peserta yang mengikuti kursus OBS studio ini. Terima kasih saya ucapkan. Memang agak sukarlah bercakap dengan depan kamera berbanding dengan berjumpa secara face to face. Baik, hari ni saya ni bukanlah pakar berkenaan dengan OBS ni, tapi saya boleh share lah sedikit sebanyak pengalaman yang ada, bagaimana saya menggunakan OBS ni sewaktu mengajar, terutamanya bila menggunakan kemudahan di TECC ni. Okey, mula-mula kita kena tahu iaitu kita punya PC kita dulu. Kita kena kenal PC kita dulu, kita kena kenal window yang kita gunakan dululah. Okey, sebelum kita buat instalasi kepada OBS ni. Sebab OBS ni dia dia perlu kita install dalam komputer. Baik, kita kena lihat dulu hardware kita dari segi komputer kita. Macam komputer yang saya gunakan ni menggunakan platform Windows 7. Okey, 64 bit lah dia punya OS dia. Okey, so far saya pernah install dan guna pakai dalam Windows 7. Windows 7 ni dia ada sedikit isu lah bila kita nak install. Ada yang dia smooth saja installation dia, ada yang dia perlukan kepada beberapa file ekstra lah yang perlu kita install bersama. Tetapi waktu kita download nanti OBS tu akan guide kita lah macam mana kita nak install kalau pakai Windows 7. Sebab OBS ni kalau ikut dia punya spek bagi Windows, dia bawah Windows 8, 8.1 dan Windows 10. Jadi kalau Windows 8, insya-Allah lah proses download dia dan instalasi dia lebih mudah lah. Okey, itu yang pertama lah. Okey, jadi anda pergi ke laman web obsproject.com. Okey, laman web ni nanti anda klik button window ni kalau anda pakai window lah. Sebab platform yang saya akan gunakan ni memang platform window lah. Okey, bila dia akan muat turun lah, dia akan muat turun OBS Studio, dia akan pergi ke bahagian ni lah. Sementara dia pergi ke bahagian ni, dia akan muat turun lah file terbabit. Okey, jadi ini contoh lah. Saya tak tunjuk proses instalasi dia sebab dah install lah. Okey, daripada sini kita double klik, kemudian ikutlah saja arahan-arahan dia hingga proses tersebut selesai. Okey. Baik, selepas kita install, kita boleh tengoklah dia punya shortcut yang diberikan kepada kita lah. Sama ada diberi shortcut dekat desktop ataupun kita carilah dekat sini. Okey, dia punya OBS Studio punya perisian. Okey, dan kita boleh double klik, open lah. Okey, by default ini paparan OBS. Paparan OBS sebegini. By default lah peringkat awal. Dia akan ada scene, ada sources, audio mixer, transition, ada control. Okey. Okey. Perkara pertama yang kita kena tengok selalunya bila kita download ialah kita nak tengok kita punya setting dari segi audio. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan saya punya mic kat sini kan, dia tak aktif. Okey. Dia tak aktif kat sini. Ada beberapa kemungkinan lah. Salah satu banyak kemungkinan juga. Okey. Satunya sebab saya guna mic daripada sumber yang Microsoft Teams ni. Okey. Jadi saya mungkin kena ubah dia punya setting dia. Okay, itu yang pertama lah. Walaupun benda ni kadang-kadang nampak remeh je. Yang kedua, dari segi mic ni, tuan-tuan dan puan-puan kena tengok PC tuan-tuan dan puan-puan dulu. Sebab ada komputer yang belakang dia, jack untuk mikrofon dan headphone tu, dia hanya ada satu saja. Ya. PC Politeknik yang datang version baru ni, tak salah saya ada satu je. Situlah mic, situlah sound. Okey, kalau PC lama-lama dia ada dua jack. Jack male lah yang tajam tu, male tu. Okey, ada mic dan juga ada audio. Jadi kena check, tengok dulu kat belakang. Ya. Okey, jadi kalau nak pilih mikrofon,
kalau tanya saya, pandangan saya sesuai kalau mikrofon tu sekali dengan headphone, sekali je, satu jack male sahaja. Tu lebih mudah lah. Okey. Itu PC di Politeknik yang baru lah, yang baru sampai. Dan juga yang kedua, kena perhatikan juga PC yang baru ni, dekat belakang tu selain daripada satu saja jack mic dan juga apa ni sound, dia juga ada satu button, kena hati-hati ya, belakang PC tu dia ada button on off untuk on komputer. Atas sedikit daripada PC terbabit ada satu button bulat kecil je. Takut tertekan button itu, sebab button itu ialah button untuk mute mic. Ya, button untuk mute mic. Duduk dekat belakang kita punya PC monitor kita lah, yang Lenovo yang baru sampai tu. Okey, kena tengok tu, sebab hari tu saya ada selesaikan masalah kawan saya itu, punyalah ingatkan mikrofon dia salah beli ke, ada defect apa semua kan. Rupa-rupanya tertekan satu button kecil di belakang komputer dia berdekatan dengan button on off PC. Lenovo yang baru tu lah. Okey, kena check yang tu dulu lah. Okey. Kemudian kita tengoklah kita punya mic microphone setting kita. Okey, kita boleh klik pada button setting kat sini pun boleh. Okey, kita boleh klik kat button setting kat sini pun boleh. Okey, boleh mudah kat sinilah. Okey, kita tengok dia punya properties dia. Okey, by defaultnya dia akan ambil default lah. Since saya gunakan mikrofon yang mahal ni. Jadi saya pilih dia lah untuk saya punya mikrofon. Okey, nampak dia punya apa nak kata tu, tuarah teknikal punya multimedia punya tu. Dia naik dah kan. Okey, dia naik dia punya ni. Okey, yang ni kita boleh adjust lah, turun naik dan sebagainya. Okey, selalunya jangan bagi sampai dia merah, nanti pecah bunyi dia. Ikut dia punya nada suara lah. Okey, macam tu okey lah. Okey, jadi kena setting kat sini. Ini dekat properties. Okey, kena setting kat sini lah. Okey, yang pertama lah, sebab kalau kita tak setting mic, nanti kan kita buat rakaman rugi ya, berjam-jam rupa-rupanya audio tak masuk. Okey, jadi kena yang pertama kita tengok yang tu dulu. Okey, boleh lah. Tak boleh dengar sebab kata boleh pun. Ustaz Razak, okey ya? Dia tinggal lah PC tu. Baik, Doktor. Dengar. Okey. Jadi itu yang setting yang penting lah bagi saya, mikrofon. Okey, dah setting nampak mikrofon naik, dia punya equalizer dia, baru ingat istilah dia. Okey, jadi kita boleh setting yang lain-lain lah. Okey, dekat sini ada scene dan juga sources. Okey, scene ni maknanya kita nak buat scene apa? Scene lah. Okey, kita boleh set banyak scene. Scene yang pertama, contohnya scene pertama kita nak letak kat sini gambar kita saja. Scene yang kedua kita nak letak ada gambar kita, ada gambar display kita punya monitor. Scene yang ketiga ada apa-apa ni, terpulang lah. Kita nak tengok, nak design benda yang nak dipaparkan waktu kita bercakap. Selalunya sebelum kita buat presentation ni, kita kena ada lah dia punya apa ni, storyboard dia kan. Waktu kita cakap yang ni nak keluar apa kan. Jadi kita buat kat scene pun boleh. Okey, tak pun paling mudah bagi kita yang ni, kita tak payah buat satu scene pun memadai juga. Okey, jadi ini paparan OBS. Okey, jadi sebenarnya ada jugalah perisean-perisean lain apa ni yang boleh kita buat recording, yang boleh kita buat live streaming. Okey, selepas ni nanti besok lusa kot ada yang guna systematic o-matic pun okey juga kan, dia punya apps dia. Okey, yang ini kita nak share yang ni. Okey, jadi kita akan masukkan dulu scene. Tak apalah, scene kita akan by default scene 1, kita gunakan scene 1. Kemudian paparan ni kosong kan. Okey, jadi apa yang kita boleh papar kat sini? For sure lah kita nak paparkan kita punya komputer punya display. Sebab kita nak mengajar nanti, kita nak pamerkan PowerPoint kita. Kita nak pamerkan apa ni, selain daripada PowerPoint, apa-apa perisean lah yang ada dekat skrin komputer kita. Okey, jadi kita perlu klik button plus. Okey, button plus.
Okey. Ada banyak dia punya feature dekat sini. Okey. Saya tak akan menceritakan keseluruhannya lah. Cuma saya ceritakan mana-mana yang saya rasa perlulah untuk kita proses teaching and learning lah, TNL ni. Okey, apa yang perlu kita appear dalam kita punya paparan. Okey. Yang biasanya display capture lah. Display capture. Okey. Kita akan create lah new display capture. By default dia bagi nama display capture. Kalau kita nak bagi nama yang orang kata apa, mudah kita faham, kita ubahlah nama dia. Tapi bagi saya dah faham lah, display capture. Maknanya dia akan capture apa yang komputer pamerkan. Okey. Jadi kalau kita klik OK, dia akan capture lah apa yang ada pada monitor kita. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kalau nampak kat sini memang serabut lah tengok. Kan? Sebab dia panggil apa ni? Kalau dalam istilah apa? Picture in picture. Dalam gambar ada gambar. Jadi dia ada banyak sampai ke belakang tu lah gambar dia. Okey, satu lagi hardware yang saya syorkan lah. Okey, kalau kita ada bajet, kita kena gunakan 2 display monitor. Itu lebih baik lah. Display monitor kita extendkan. Okey, kita extendkan. Jadi OBS ni letak dekat lagi satu display. Okey, Windows kita ni Windows kita yang biasa tu pada satu lagi display. Maknanya kita ada 2 display monitor lah. Itu lebih mudah kerja kita sikit lah. Tak ada dah nampak macam ni lah, picture in picture ni, pening tengok dia. Okey, itu saya punya cadangan saya lah. Okey, jadi dia dah capture dah display kita tu. Okey, kita klik button OK. Okey, jadi dah ada dah daripada tadi yang hitam kan, yang hitam kepada gambar ni lah. Okey, picture in picture in picture in picture. Okey, dan lihat dekat sini source dia ada dipamerkan display capture. Okey, ada mata kat sini. Oh, macam CDOS juga. Kalau tak suka, tutupkan dia. Dia hilang lah. Kalau suka, pamerkan dia. Okey, dia ada lah. Okey, itu display capture lah. Okey. Ini pun memadai dah kalau kita nak apa ni bagi kuliah kan. Okey, kita nak pamerkan PowerPoint kita dekat kita punya monitor, memadai. Kan? Tapi mungkin ada setengah disuka jugalah ada video webcam dia keluar dekat kanan ni ke kan. Ya. Maknanya adalah interaksi dua hala kot. Kan? Dia boleh dah buat macam tu. Okey. Okey, untuk yang kedua, kita boleh suggestkan juga untuk kita masukkan video capture device, iaitu kita punya webcam. Okey, kita boleh masukkan kita punya webcam. Okey. Sebab saya ada gunalah satu webcam saya untuk team ini. Jadi saya cuba, saya rasalah kan teori saya ni betul ke tidak. Saya cuba tutupkan video saya nah. Saya turn off kamera saya. Okey. Tengok dia jadi tak? Okey. Video capture device. Okey, ubahlah nama webcam. Okey, contoh nak tak ubah pun tak apa. Okey, klik okey. Dia tangkap dah gambar saya. Okey, sebab saya dah offkan video Microsoft Teams ni. Okey. Jadi dia akan detect webcam saya. InsyaAllah lah webcam ni saya rasa apa-apa jenis webcam pun mudah dia detect. Dia capture benda tu public. Okey. Klik okey. Okey, jadi inilah saya punya webcam saya. Okey, selalunya kita buat webcam ni kita duduk kat penjuru kanan lah. Kecilkan sikit. Okey, kita duduk kat penjuru kanan kat sini. Biasa kan, kita boleh nampak benda dia punya ni lah. Ini yang asas kot kalau kita nak tengok pembelajaran kuliah kita. Okey, apa lagi yang ada? Kita ada teks. Okey, teks tempat kita boleh masukkan nama. Boleh masukkan nama kita kat sini. Okey, kita boleh pilih teks. Okey, teks nama. Doktor. Ya. Doktor punya slide tak nampak lah ni. Slide. Pakai slide ke pakai terus live? Sekejap.
Saya dah share dah dia punya ni. Tak nampak dah tu. Tak dapat buat saya. Saya sharing dia punya ni. Dah nampak dah Azharul screen Nisan. tu. Dah nampak Tak dah nampak. screen. Dah nampak. Memang Nampak? nampak. Nampak. Saya sharing dah ni. Saya sharing dah dia punya. Memang nampak Doktor. Okey. Baik. Okey. Ya kalau sebab apa ni ada masalah teknikal tertentu tu kadang-kadang tu sebab kena faham apa ni yang ini pun broadcast, yang team pun broadcast, jadi mungkin ada konflik di mana-mana tu lah. Okey. Baik, teks tadi ya, kita pergi campur ni, kita pergi teks nama. Okey, kalau kita tertutup, okey, kita boleh double klik je kat sini. Okey, nama kita buatlah apa ni? Rashdan. Klik okey. Kalau tengok dia punya font dia besar sangat, boleh ubah dia punya size font dia dan sebagainya. Okey, ini samalah. Okey. Klik okey. Okey, lah kecil sangat pula dia duduk kat sini. Okey, besarkan balik. Contohlah nah, kita lawa dia punya font ni. Kecil sangat. Apa dia? 48. Jadi 48. Klik okey. Okey, boleh pilih ya, bila pilih dia warna merah. Okey. Okey, boleh pilih dia punya ni, pilih dah logo kat bawah ni. Okey, ni boleh gerak sikit kat sini. Macam itulah. Jadi yang merah yang besar ni kita punya paparan kita, yang kecil ni kita punya webcam, yang ni kita punya teks. Okey, dan ini kita boleh bergeraklah siapa atas siapa. Maknanya nama ni di atas daripada display capture. Kalau kita letak, kita klik ni, kita letak dia di bawah display capture, nama hilang lah. Dia layer layer. Siapa yang layer nombor 1 dia akan duduk di atas. Jadi letaklah layer tu kat nombor 1. Okey, jadi dia punya tu. Okey, boleh ikut Ustaz Razak ada lagi ke? Saya cek Ustaz Razak je. Ustaz Razak ada. Ada. Cik Syukri ada, Cik Syukri. Syukri Makrus. Okey. Nama, display, webcam, okey, ada 3. Apa lagi yang kita boleh masukkan juga? Okey, image boleh masukkan juga. Cuma saya kat komputer ni image apa yang ada tak mau klik-klik saya akan keluar benda lain pula. Okey, boleh masukkan image gambar. Logo ke, logo politeknik ke, nak masuk logo politeknik ke atas ke, logo jabatan ke, logo unit ke, boleh masuk. Dia punya image dah. Okey. Ada macam-macam lagi lah. Saya tak explore semua pun. Okey. Macam apa ni, media source ni pun kalau kita nak pamerkan dekat bawah ni kan, ada, kita boleh gunakan flash. Okey, boleh pamer kat ni lah. Dia macam apa? Dia berjalan daripada sini sampai lah ke hujung. Lalulah kita tengok kat berita kan. Okey, benda-benda terbabit. Okey. Tapi tak apalah, ini bagi saya dah memadai lah untuk kita setting dulu kita punya scene kita, rumah kita. Okay, ini scene yang pertama. Kita boleh add scene yang kedua. Boleh add scene yang kedua, scene 2. Okay, scene kedua kosong balik lah. Okay, scene kedua kosong. Tapi tak apa, just in case untuk scene kedua ni, katakanlah kita nak pamerkan satu benda saja, image saja sebagai contohnya. Image yang besar lah. Contoh dia kan. Okay, ke image, browser. Apa image ada ni? Okey, nak ambil ni hackers. Okey. Okey, ini scene yang kedua, contohlah scene yang kedua. Kita nak pamerkan image. Jadi bila kita bercakap nanti, kita recording nanti, kita boleh ubahlah. Tengah bercakap bawah sini kan, lepas tu sesungguhnya hackers adalah kita klik ni dia keluar lah. Jadi cantik sikitlah kita punya tu. Sebagusnya bila kita buat OBS ni, sebagusnya ada seorang apa dia panggil apa? Moderator ke, nak panggil technician ke yang control kita punya OBS ni. Okey, kita hanya sebagai kata presenter saja. Itu kalau ada lah, itu lebih baik lagi lah kalau ada begitu kan. Okey, ada technician yang tolong kawal, jaga OBS kita.
Jadi kita boleh buat banyak scene lah. Apa-apa nak masuk pun ini, tengah bercakap, tu kita ubah scene dia. Okey. Itu maksud dia untuk scene dan juga untuk sources. Okey, kalau kita dah puas hati dah apa yang kita ada kat sini. Okey, kita apa ni, kita tengok dulu lah. Tengok setting dulu lah. Okey, tengok setting tadi kita dah setting audio, kita tengok setting. Okey, kita dah setting audio kita. Okey. Ini dia tadi. Okey, di tempat yang kita nak tengok. Okey. Yang kedua video. Satu lagi saya lupa. Nanti saya akan bincangkan stream dengan output lah. Okey. Okey, kita tengok video dulu setting video. Ini bukan apa, nak tengok jugalah kita punya resolution kita, ratio kita berapa. Okey. By defaultnya dia akan ikut pada resolution kita punya PC lah. Okey. Jadi just nice lah dia punya paparan dia. Okey, apa ni, kemudian kita tengok kita punya output. Okey, output ni ada beberapa perkara yang saya nak share juga, iaitu pertama recording path ni, iaitu kat mana bila kita record nanti kat mana dia disimpan. Okey, ni tak apalah, kita boleh ubah lah kalau tak mau duduk dekat apa ni path yang telah diberi oleh OBS. Cuma yang ini format dia ni. Ini format. Okey, dia ada format flash, MP4, MOV, kemudian ada MKV, ada TS. Bukan TS tu no. Okey. Pengalaman saya lah. Okey. Saya tengok format ni memainkan peranan dari segi besar file tersebut bila kita selesai record. Okey, kena ingat ya, bila kita selesai record, kalau macam 15 minit kita record proses PMP kita kan, kita tak maulah file kita tu terlalu besar sangat. Okey, terlalu besar sangat, nanti menjadi masalah pertama untuk kita upload. Kita upload dekat YouTube. Yang kedua, bila kita stream. Kesian data pelajar kita nantilah. Habis banyaklah dengan apa format yang kita record terbabit. Okey, jadi saya syorkan kita ubahlah pergi ke MP4 ke ataupun MOV. Ini agak rendah sikitlah resolution dia. Resolution paparan dia, dan juga file yang disimpan nanti pun dia tak terlalu besar. Tak terlalu besar. Sebab 15 minit record, kalau 25 MB, kalau kat rumah saya upload lebih kurang dalam 9 ke 10 minit lah. 25 MB. Tak tahulah tu ada tempat lain yang lebih laju ke, saya tak pastilah. Okey, jadi saya syorkan tukar kepada format MP4. Okey. Okey. Dan juga kadang-kadang FLV ni kadang-kadang ada media player dalam komputer kita tak boleh baca pun. Tapi MP4 selalunya media player boleh baca. FLV ni kadang-kadang ada yang kena apa ni, update lah dia punya media player dia untuk read. Okey, jadi dia akan simpan dalam ni. Okey, ini setting untuk output. Okey, tadi kita minta setting untuk audio, setting untuk video. Stream kemudian stream selepas ni. Okey, klik apply. Okey. Jadi dah siap dah kita punya ni. Okey, kita akan mulakan dengan recording lah. Okey, kita akan mulakan dengan recording. Since kita mulakan kita ada satu saja paparan. Okey, setengah orang dia agak teliti lah, dia agak cerewet sikit kan. Bila dia start button recording ni, dia tak mahulah bila start button recording ni keluar dulu benda ni, barulah keluar dia punya paparan yang dia kehendaki. Jadi sebab itulah saya syorkan ada lagi satu paparan, kita boleh pindahkan ke sebelah kiri ataupun kanan lah, extended kita punya monitor kan, baru nampak ini saja. Baru nampak yang depan ni saja, cantiklah begitu. Okey, tapi kalau tak ada satu display saja, maka okey, langkah yang boleh kita buatlah, dah lepas dah siap dah semua ni kan, kita letaklah dia kat tepi sikit bagi nampak sikit je. Bagi nampak sedikit saja. Selagi mana boleh bagi nampak macam tu Jadi kalau kita klik start recording tu, tak pasal sangatlah, terus nampak paparan di belakang ni. Okey, dan juga kita lepas je kita start recording, jangan tekan button ni pula. Terus
terus perisian ni tutup lah. Kita start button recording, kita pun minimizekan dia. Kita start button recording, kita minimizekan dia. Okey. Okey, jadi saya bagi satu contoh lah. Okey, start recording. Okey. Okey, bila start dah dia jalan tu dia akan tulis stop lah. Okey, lepas tu kita minimizekan dia. Okey, kemudian kita mulalah kuliah kita. Okey. Di belakang dia, backdoor dia, OBS ni sedang merakam. Okey, jadi kita mulalah, kita buka lah kita punya slide PowerPoint kita ke, kita nak mulakan dengan apa-apa sajalah. Jadi dia akan record everything yang appear dalam kita punya screen kita ni, display screen kita ni. Okey. Lepas kita dah record apa semua, kita pun boleh stop recording. Okey, kita stop recording. Okey. Dan buka besar boleh ya. Boleh sini. Okey. Dekat mana dia simpan tadi yang kita record ni? Kita boleh tengok dekat file. Kita boleh tengok dekat show recordings. Okey, show recording. Okey. Dia by default dia akan setting lah pukul berapa, tarikh berapa recording yang kita buat tadi lah. Okey, jadi ini recording yang kita buat tadi. Okey. MP4 MP4. Oi. Besar juga, 30.3 MB. Bagi saya tak showkan lah. Silap MP4 ke? Set lah. Dia tak ada MOV. Dia tak ada yang ni. Tak apa, pilih lah mana yang mungkin MOV kot. Untuk guru dah tersilap ni. Okey. Nanti lepas ni kita tengok MOV besar. Tapi bagi saya kalau macam ini, file dia besar sangat. Baru berapa 42 saat cakap sampai 30.3 MB ni, janganlah. Okey. Tapi tak apa, kita tengok dulu hasil yang saya buat rakaman tadi lah. Ini rupanya yang tuan-tuan dan puan-puan nampak. Saya pun tak tahu. Okey. Jadi macam itulah dia punya proses untuk kita record. Okey. Selepas kita record, selalunya kita akan guna YouTube lah, okey, untuk memuat naik kita punya recording kita tadi. Platform YouTube, ikutlah akaun masing-masing, insya-Allah ada kot yang pakai Google kan, Gmail dan sebagainya, boleh gunakan akaun terbabit untuk muat naik benda terbabit nanti nanti kalau ada lagi siapa yang webinar nak cerita macam mana penggunaan YouTube untuk sharing video dan sebagainya, yang boleh ikutilah dekat Google pun banyak, boleh self learning pun juga. Okey, jadi itu untuk recording. Ada persoalan ke? Ni nak tengok dia. Doktor. Ya. Doktor. Ya. Jadi masa display yang rekod tu, suara memang tak masuk lah. Memang doktor tak bercakap tadi? Saya cakap, saya dengar. Kenapa kita kita display balik video tu, yang kami sini memang tak dengar lah? Memang tak dengar lah sebab audio sekarang ni audio team. Okay. Bukan audio desktop saya ni. Tak salah saya lah. Tapi kalau by default dia memang akan dengar lah suara dia. Kalau kita setting mic tu dah betul tu, dia record lah. Ada lagi soalan? Tak ada okay. Tengok juga ni. Apa jadi dengan orang lain ni? Okey.
Jadi record kita upload dekat YouTube. Okay, saya nak buat satu lagi record lah. Saya cuba tukar format tadi ya, daripada format tadi MP4 ke MOV. Takut dia lebih kecil sikit. Okay, test 1 2. Bila dia record kan, dekat sini ada tulis button merah lah. Okay, button merah mana je proses record. Yang ini kalau kita live stream nanti. Live stream. Jadi ni record bla 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 bla. Okey, nak tengok. Saya ada besar juga. Okey, stop recording. Klik file, show recording. Ini nombor 2. Ini 13.6 MB 19 saat. Okey lah. Banding dengan tadi 30.3. Cuma bila besar ni resolution dia tu cantik lah. Muka nampak tajam lah, sharp lah. Okey. Jadi pembetulan lah. Pembetulan. Tukar dalam format output dia, tukar dalam format MOV supaya dia tak terlalu besar sangat file dia lah. Bila kita save. Okey. Nak habis dah ni. Baik, itu proses record, display. Setting sudah. Okey, kita nak pergi kepada yang kedua, streaming. Okey. Streaming ni ini kali yang kedua saya test streaming sambil sambil Microsoft Teams berjalan. Tak pernah ni kali yang kedua lah. Kali yang pertama itu jenuh jugalah. Saya dengan Ezad nak setting macam mana nak bagi boleh stream at the same time team pun berjalan bersama kan. Okey, insyaallah kalau tak ada halangan, kalau berjaya, okey, alhamdulillah. Okey, baik, untuk streaming kita boleh stream melalui YouTube live ataupun melalui Facebook live dengan ada beberapa lagi lah, saya pun tak ingat, bukan tweet, apa ke nama dia, apalah, ada nama lagi satu. Tapi yang saya nak tunjukkan hari ni ialah menggunakan Facebook sahaja. Tok Guru tak bagi semua ilmu. Okey, beri menggunakan Facebook untuk kita buat live stream. Okey, bila kita buat live stream gunakan Facebook, dia juga boleh juga merecord. At the same time dia record. Cuma kita tak mahulah kita buat live stream tiba-tiba tak record. Jadi lepas tu nak buat sekali lagi live stream, mungkin kelas yang sama ataupun mungkin kelas yang berbeza, subjek yang sama. Jadi senanglah, subjek yang pertama kita buat live stream, record. Kelas yang kedua kelas yang lain pula hampa tengoklah live stream saya dekat Facebook saya. Bagus juga kalau online ni. Okey. Jadi kita boleh gunakan live stream ni untuk kita live dan juga untuk kita record. Isu dia kemungkinan lah, saya pun tak pernah berlaku lagi lah. Kemungkinan kalau tiba-tiba tengah kita stream tu cantik kan, tiba-tiba line putus. Line putus. Ada kemungkinan kalau kita salah klik dekat Facebook kita tu, apa yang berlaku tersebut yang kita recordkan tersebut dia hilang. Yang saya rasa dia hilang tu bukan sebab Facebook tak support. Kadang-kadang kita salah klik dekat Facebook tu menyebabkan recording kita tu yang sepatutnya ada tiba-tiba dia tak tersimpan dalam Facebook kita. Itu ada kemungkinan yang berlaku lah. Jadi berhati-hatilah bila klik dekat Facebook tu. Okey. Nak buat streaming, okey, yang pertama kita kena ada jugalah Facebook. Saya tak pastilah Insta ada ke tidak live stream ni. Ustaz Razak, Instagram ada live stream ke? Ustaz Razak ada. Tapi dia tak support ke OBS, saya tak pasti lah. Tak ada pun dia punya pilihan untuk Insta. Tapi sekejap lagi kita tengok. Okey. Kita nak yang pertama kita kena ada Facebook lah. Okey. Student kita kemungkinan besar dia tak ada Facebook.
dia hanya ada Insta kan. Okey. Tetapi Facebook ni ada dua, ingat, ada dua pilihan. Sama ada kita nak live dalam Facebook people, nama kita, ataupun kita nak live dalam Facebook page. Yang bukan nama, yang page lah. Okay, sebab page ni, kalau people, student kena jadi friend kita. Student kena jadi friend kita ataupun kita post tu sebagai public. Tapi mungkinlah kan student, oh lah friend dengan lecturer ni leceh lah. Sekali lagi orang dia tahu lah aku pergi mana ke apa benda kan. Jadi dia mungkin tak selesa tentang situ. Okay, jadi kita boleh live dekat Facebook page. Facebook page dia tak perlu friend dengan kita. Kita bagi link saja dekat dia, dia boleh tengok lah dekat Facebook page tersebut. Okay, itu option yang kita boleh adakan lah. Okay, dalam apa nak buat live stream untuk Facebook. Okay, untuk setting dia, okay, kita pergi dekat tools kat atas ni. Dia ada auto configuration wizard. Okay, auto configuration wizard. Okay, Facebook kita, okay, saya syorkan dalam keadaan sekarang ni, ya, Facebook kita sekarang ni telah login. Telah buka. Telah buka. Facebook kita dalam keadaan telah apa ni, login lah, telah login. Okay. Itu yang saya syorkan lah. Kadang-kadang tu kalau tak login ni dia ada, kadang-kadang macam dia tak betul sikit ke. Dia pergi ke apa ni, tempat lain dan sebagainya lah. Okay, dalam keadaan dia login. Okay. Dan juga satu lagi yang saya cek dengan Cik Izzat tu apa ni, dia dengan Internet Explorer dia tak berapa nak boleh pi. Kalau kita buka apa ni Facebook, kita guna Internet Explorer, bila kita nak link dengan OBS ni dia tak boleh nak, dia tak menjadi. Nak kata macam itulah. Dengan Mozilla Firefox saya tak pernah try lagi. Tapi dengan Chrome insya-Allah lah. Dengan Internet Explorer. Jadi bila kita klik auto configuration wizard ni nanti, okey, dia akan tanyalah. Okey, optimize for streaming. Okey, recording is secondary. Optimize just for recording. Okay, I will not be streaming. Jadi kita dah nak streaming, kita nak optimize for streaming lah kan. Okay, recording is secondary. Jadi yang secondary lah. Okay, klik button next. Okay, kita punya resolution untuk paparan pada PC kita ni selalunya sama lah. Dia punya setting dia. Okay, ini dia punya kelajuan per second kita nantilah. Berapa yang kita, kalau letak tinggi sangat kadang-kadang dia buffering. Tapi by default ni line Malaysia ni rasanya okey kot. Dia punya FPS ni. Okey. Klik button next. Okey. Okey, saya dah ada get streaming key dah ni sebabnya dah buat lah apa itu. Padam dulu. Okey. By default dia tak ada ni lah stream key ni. Sebab saya dah buat hari tu dah. Dah ada dah dia punya stream key dia. Okay, by default dia tak ada kat sini. Okey, yang ini option yang dia akan set kat kita lah. Okey, Twitch, YouTube, Mixer, Facebook Live, ni Twitter, show all semualah, apa semua kan. Okey. Jadi yang saya nak tunjukkan untuk hari ni Facebook Live saja. Okey. Facebook Live saja. Okey. Daripada sini, okey, kita kena dapatkan stream key. Dekat mana stream key tu ada? Stream key tu berada dekat Facebook kita. Ingat Facebook saya dah buka dah dekat belakang. Tak nampak lah. Okay, kita kena get stream key. Okay. Bila kita klik get stream key ni, dia akan kemungkinan besar tengok pada setting komputer kita. Kalau kita letakkan Internet Explorer sebagai kita punya default web browser, dia akan pergi Internet Explorer. Kalau kita letakkan Mozilla sebagai kita punya apa ni default web browser, dia akan pergi Mozilla. Okay. Dekat sini. Okay. Walaupun kita dah buka dah dekat Chrome. Okay. Jadi kena tengok setting website kita tu, website mana sebagai default apa ni browser kita. Okay. Jadi saya dah ubah lah komputer ni. Asalnya komputer ni default dia punya tu Internet Explorer. Jadi saya dah ubahkan kepada Google Chrome lah sebagai default browser dia. Okay. Jadi saya klik get stream key, dia akan pergi kepada saya punya account Facebook saya. Okay, account Facebook saya tak akan keluar yang ni. Kalau tak keluar benda ni adalah something wrong. Mungkin kita tak login lagi. Okay,
Jadi login, saya punya show kan login siap-siap dulu dalam Facebook. Okey, kemudian dia akan keluar yang ni, dia punya ni paparan OBS untuk live streaming. Okey, kemudian kita create live stream ni. Okey, kalau Internet Explorer yang saya try tu, kalau create button ni, tekan button ni sampai ke subuh dia keluar macam itu juga, tak ubah-ubah. Tapi kalau dengan Google Chrome, dia akan pergi ke page yang ni, the next page. Dia akan pergi yang ni. Okey. Kalau Google Chrome kalau Internet Explorer, page tadi lah tak bergerak ke mana. Jadi saya prefer gunakan Google Chrome lah. Okey. Jadi kat sini, okey, dia tulis kat bawah ni waiting for live video. Ya, kita tak setting ni. Tengok nak setting apa? Stream key lah ni lah, stream key tu. Kita nak setting yang ni. Benda ni. Dekat mana sekarang ni? Saya set kat sini dekat saya punya people, Touchdown Rashid. Jadi kalau agak-agak kita tak mahu live stream tu duduk dekat kita punya ni, kita tukarlah kepada page. Tuan-tuan dan puan-puan kena ada page lah. Ya. Bab Facebook page ni kena tanya Azizi, unit 06. Azizi ada kah? Okey. Share to page you manage, kita boleh pergi dekat page. Jadi kita akan live stream dekat page. Okey, kita ubah dia punya daripada people, kita live stream dekat page. Okey. Ini saya banyak page saya ni. Tapi tak kaya-kaya juga. Okey, saya pilih page ini lah. Okey, kita setting page yang ni. Okey. Alhamdulillah. Okey, kemudian kita copy, dah setting kat sini dah betul lah. Okey, kita copy dia punya stream key tu. Kita copy. Kita copy. Nanti kita akan tengok kat sini go live ni masih lagi tak hidup lagi kan. Nanti insya-Allah go live ni akan jadi merah. Maknanya boleh go live Okey, kita klik copy kat sini stream key, kita klik copy. Kita pergi balik dekat kita punya OBS tadi. Okey. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Nak tengok dia punya tu, itulah rupa stream key kita. Tak kala nak type. Okey, jadi dah masukkan benda tersebut, kita klik button next. Facebook live insya-Allah. Okey, dia bagi tahulah dia punya resolution dia. Biasalah kan bila kita buat live stream ni adalah sedikit buffering. Apa yang keluar daripada mulut saya dengan apa yang didengar tu mungkin ada lapse dalam split second ke. Sekarang dia nak betul-betul ni kan. Okey. Tengok noh. Yes. Okey. Dia akan cuba setting lah. Ini bergantung kepada kita punya kelajuan internet noh. Buat live stream ni. Okey. Kita dah setting kan dia. Kita apply setting. Okey, kemudian kita tengok dekat kita punya Facebook kita. Sorry, tak start lagi. Sorry. Lepas ni lupa. Dah kita setting, tadi setting baru kita start streaming. Sebab kita dah setting dah. Okey, kita start streaming. Okey. Live streaming kita kat sini, dia akan keluar, dia akan live kat sini. Hijau ni nampak line okey boleh kurang lah 15.7 fps. Okey, kita tengok dekat kita punya ni. Dah start lah. Go live ni dah mula aktif. Okey, dan kita klik lah go live. Okey, yang ini sebab apa ni tuan-tuan pamir saya punya, jadi dia ada banyak lapisan. Okey, go live. Okey, kemudian add. Bagilah title apa kita nak buat. Okey. Okey, jadi sekarang ni dalam saya punya page Dr. RR Politeknik ni, dia tengah buffering lagi. Okey, sekarang ni dekat page saya sekarang ni, okey, dah ada live streaming. Okey, dah ada live streaming lah. Okey, set. Apa dia punya address lah, lupa lah. Boleh ke? .com/
Bola, dia. Oh, bukan. Apa saya punya ni, saya pun dah lupa dah dia punya. Saya tak pastilah sama ada saya boleh buka kat sini. Live pun buka, ni pun buka. Ada tak kat bawah? Oh, tak ada lagi. Tak live kan? Pun live. Oh, sorry, tak go live. Add the titles. Go live. Dia starting. Okay. Okay. End live video maksudnya tengah live lah. Okay. Tengok kat sini ada tak? Okay, ada. Ni ya, tengah live now. Week now plusah ni saya tahu apa jadi ni. Bahasa Jerman keluar ni. Okay. Jadi saya dah live dekat Microsoft Teams. Saya juga live dekat Facebook page. Okay. Jadi kita akan tengok sini lah. Dekat sini dia punya setting dia tadi dah. Okay. Jadi bila kita dah copy tadi dan apa semua, dah habis kita buat live streaming, kita boleh end live video kita. Okay. Kita boleh end live video kita. Ada seorang tu tengok tonton ni, siapa dia aku tak tahu. Saya aku. Okay. Itu saja untuk proses live stream menggunakan OBS connected dengan kita punya Facebook page yang kita create. Okey, saya rasa Puan Azuniza itu je kot lah. Apa lagi? Puan Azuniza, moderator. Okey doktor, Aminah. Ada apa-apa soalan yang nak tanya ke? Ustaz Razak ada lagi ke? Ada yang risau. Ustaz Razak pakai Sidah ya Ustaz Razak, jangan pakai Google Classroom. Okey. Okey. 159 dengar. Okey, kalau tak ada apa-apa persoalan, saya nak serahkan kembali kepada moderator untuk sesi penggulungan kot. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Harap-harap ilmu ni dapat kita manfaatkan, dapat kita kongsi bersama. Okey, jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.